Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi hari ini dalam channel saya. Bagi yang belum subscribe, saya harap anda sudi subscribe. Tekan butang like banyak-banyak sikit. Bagi yang dah subscribe, terima kasih, anda awesome. Hari ini kita nak bincang sikit, atau sebenarnya saya nak share sikit kepada anda, terutamanya guru-guru kat luar sana, beberapa cara atau contoh. Kita mungkin akan buat berseri lah kot. Contoh bagaimana mengajar PDPR di rumah menggunakan semua tools yang ada. Tapi kita akan buat peringkat berperingkat. Betul? So kita akan check hari ini. Saya akan tunjukkan bagaimana saya mengajar murid sekolah rendah lah, tahun 4, subjek PM. Okay, so sebelum tu kita dengar dulu kata penaja. Di belakang sini adalah satu rakaman PDP yang saya dah buat untuk anda tengok, dan saya akan cuba ulas sikit, cerita sikit bagaimana saya buat. Mungkin anda akan dapat idea untuk menambah baik daripada kelemahan yang ada atau mengambil contoh daripada apa yang telah dilakukan. Okey, seperti biasa, PDPR ni saya buat dalam Google Meet dan Google Classroom. Okey, macam you all semua buat. Kalau you tengok Google Classroom ni, ramai orang sebenarnya dia bagi link kepada ibu bapa tentang Google Meet mereka. Kadang-kadang ada cikgu yang bagi hari-hari. Maknanya setiap hari berubah atau setiap masa berubah link untuk Google Meet-nya. Tapi saya tak buat macam tu. Apa yang saya buat ialah saya hanya menggunakan satu link saja, seperti satu link ini. Dan kalau ada kelas pada waktu itu, saya akan umumkan, kelas pukul 8 seperti biasa, link dalam Google Classroom. Sebab saya guna link yang sama. Ini gambar mata ni, maknanya link saya off, murid tak nampak, hanya saya nampak. Apabila nak on semula atau nak adakan kelas, baru saya on. So saya tunjuk bagaimana. Mungkin ramai tak perasan. Pergi dekat sini, dekat dalam Google Classroom ni, kita akan pergi dekat gambar skru tadi. Saya tunjuk semula. Dekat gambar skru ni, di hujung ni gambar skru. Klik gambar skru ni, dekat bawah dia ada, kita boleh activate visible dengan tak visible. Kalau kita tekan visible, maka save, dan student akan dapat tengok link. Dah dapat tengok link. So bila habis kelas, kita tutup. Ataupun nak biar pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak tutup, sama juga. Pergi dekat screw tadi atau setting, tutup balik link yang sama. So saya tak amalkan untuk bagi link dalam WhatsApp group. Okay, saya hanya cakap hari ini kelas seperti biasa, jumpa dalam Google Classroom, dalam tu ada link. So datang je murid. Okay, bagi setengah kelas-kelas juga, saya kadang-kadang saya tak umum pun dalam dalam WhatsApp group. Saya hanya umum dekat sini. Okay, saya umum dekat wall ni, kata besok atau lusa ada kelas, sila klik masuk awal, klik ni. Saya dah amalkan macam tu, so murid-murid dah tahu. So tak payah, parent pun tak payah nak susah payah untuk minta link. Kadang-kadang kita intention kita nak create selalu banyak link, so kadang-kadang terlupa, terlepas pandang. So kalau dengan cara ini, ibu bapa pun dah tahu, murid pun dah tahu, dia datang je ikut jadual, link ada dalam Google Classroom. So tak payah susah payah untuk ibu bapa forwardkan link dia. So ini dia kelasnya. Kita on sekejap, tengok. Satu lagi yang saya buat ialah saya sentiasa sharekan OPKK dengan murid dari desktop. Saya buat macam seolah kita berada di papan hijau atau papan putih juga, iaitu kita guna sticky note. Kalau tengok dekat video ni, dekat sini, tengok saya biar dia ni. Kita run sekejap. Kita kata if tetapi kan. Dalam video ni saya tunjukkan, sekejap ke depan kita tunggu, bahawa OPKK yang kita tulis dalam lesson plan kita, saya juga biasanya dulu kita tulis di papan hijau atau papan putih dekat depan kelas. Saya juga share dekat sini. Saya juga sharekan, saya stop video ni, OPKK kita di dalam screen, di atas screen, supaya budak bila kita buka Google Meet, kita buka screen kita, mereka nampak kita punya OPKK. Bagaimana nak buat? Senang saja, kita guna kita punya sticky note.
buka sticky note dan ini. Ini sticky note kita, tulis just ambil satu PKK dan tulis. Ambil satu list dari OPKK. Okey, buka ni dan OP ini letak sini. Yang KK ni kita letak dekat pada ni. Kita nak buat ni. Okey, list balik. List note KK ni, KK kan OP double. Okey, so letak sini. See, dekat sini. So kita dah letakkan kita punya OPKK dekat skrin, maka budak sentiasa nampak OPKK yang kita nak buat pada hari itu. So ia lebih senang dan mudah. Saya sentiasa tunjukkan OPKK ni dalam PDP, mungkin di awal of course kita tunjuk. Dalam semasa PDP kadang-kadang saya tunjuk di tengah, kadang-kadang saya tunjuk dekat hampir-hampir ujung. Okey. Aktiviti yang ini BM untuk hari ini saya buat, sebenarnya saya mengajar kata adjektif, di mana kata adjektif tu akan digunakan dalam membina soalan untuk temu bual. So dalam BM kali ini saya adunkan, saya campurkan pendidikan seni juga, di mana sebab saya, seperti yang kita tahu bahawa seorang murid, mengikut WHO lah kan, seorang murid tak digalakkan sangat untuk berada lebih dari 2 jam depan skrin. So untuk membolehkan mereka membuat aktiviti di luar skrin atau di luar daripada kontak dengan komputer, maka saya suruh mereka buat mikrofon tiruan daripada kotak. Okey, sebelum itu kita tunjukkan dulu video. Kalau dalam kes ni macam saya ni, saya tunjukkan video dekat sini, sejalankan. Okey, ini video dia. Saya kata kepada mereka, saya nak mereka buat temu ramah dengan ibu bapa mereka. Sama, mereka boleh pilih lah, ibu atau bapa. Dan temu ramah itu haruslah okay, sebelum tu kita stop dulu sekejap. Haruslah menggunakan handphone atau telefon bimbit mereka untuk dirakam. Mereka harus dalam posisi berdua begini. Ini mereka pemberita dan ini ibu atau bapa mereka. Dan mikrofon ni harus mereka buat sendiri. Kalau mereka tak ada mikrofon lah. Kalau ada, just guna. Sebab kita nak mereka buat simulasi atau main peranan. So saya tontonkan video daripada YouTube ini. Kemudian saya juga ada, kalau tengok dekat ujung nanti, saya ada sertakan video, link video untuk mereka lihat kita punya link video untuk mereka lihat cara-cara nak buat mikrofon. Ini link video dia. So kita lampirkan dalam tu, mereka akan klik kat situ. Ini adalah susunan arahan atau aktiviti yang mereka harus buat, dan mereka kena submit kerja mereka ke dalam Google Classroom. Video dan juga gambar mikrofon yang mereka buat, dan juga soalan yang menggunakan kata adjektif. Okey, satu. Seterusnya saya juga menggunakan Padlet. Padlet semua orang biasa guna. Padlet untuk murid berinteraksi. So saya tak nak mereka cakap direct dengan mikrofon, nanti bising. So kita bahagikan kumpulan. Okey, Padlet ni ada banyak kategori yang biasa kita buat, iaitu saya buka tunjuk dekat sini. Sekejap, saya tunjukkan kepada tuan-tuan nampak. Okey, Padlet ni kalau orang yang tak biasa, dia selalu guna grid ataupun wall. Sebenarnya dia ada 8 jenis Padlet yang boleh dibuat. Saya kerap menggunakan chef atau kolom, sebab kita boleh asing-asingkan budak mengikut grup. So mereka akan jawab mengikut grup. Dan apabila kita buat karangan, kita boleh guna canvas, sebab canvas adalah connection untuk idea. So kita tengok video ni bagaimana budak jawab. Okey, macam ni saya terangkan video, sambil itu saya terangkan. Okey, saya dah bagikan kumpulan. Kumpulan yang saya bagikan ni adalah kumpulan mengikut meja sebenar mereka di dalam kelas. So kumpulan A, meja dari tepi dekat pintu. Kumpulan B, mereka akan masuk lah. Mereka akan masuk ikut kumpulan masing-masing. Saya ke depan sikit. Okey, ni kerja saya. Okey, ni kalau tuan-tuan tengok, you all tengok, murid akan masuk mengikut kumpulan meja mereka. So dia akan masuk. So mereka akan nampak apa yang mereka buat. Saya juga akan nampak dan akan komen apa yang mereka buat. So ini adalah contoh soalan yang mereka bina. So kita akan komen lah, sebab kita sedang bermeet. Mereka dengar suara, walaupun mereka dah minimize kita punya Google Meet, tapi masih mereka mendengar suara. So kita boleh bagi komen dekat apa hasil kerja mereka.
Okey. So kita ke depan sikit tengok. Ni murid dah masuk nama, yang mana salah ejaan kita akan tegur direct seperti macam mana kita tegur dalam kelas. Okey. So dah. Okey, ni dia. Dah masuk nama. Dan kita komen. Itu kedua. Dan setelah itu, setelah habis PDP dalam masa 15 minit ke 20 minit atau maksimum 30 minit, tadi saya cakap tadi 45 minit, maka kita akan offkan kita punya kelas atau kita akan stopkan kelas kita. Maka mereka akan buat mikrofon dan rakaman temu bual mereka dan dihantar ke dalam Google Classroom. Okey, kita tengok Google Classroom mereka tadi. Saya bukakan Google Classroom kelas saya. Sini guna ini. Okey, Google Classroom kita buka. Ini contoh-contoh video yang mereka buat lah. Tapi saya nak buka daripada Google Classroom. So budak dah submit. Saya bagi masa 3 hari. Isnin kelas, so Isnin, Selasa, Rabu mereka buat. Hari Khamis, hari Rabu malam kena hantar. Paling lewat Rabu tengah malam lah. Kita akan buka ini kelas ni. Kita akan tengok kita punya classwork. Dan kita tengok grade pun boleh. Ini kelas dia. So kita tengok classwork tadi. Kata adjektif berdasarkan ayat, terminda, PDPR. Kita punya dari dalam PDPR temu bual ini. Kita akan kategorikan temu bual. Okey. Setakat ni dah 5 orang saya dah gradekan dia atau dah bagi markah, 20 orang belum. Okey, kita nak tengok contoh video mereka buat. Okey. Yang ini mungkin mak bapaknya dah belajar, saya dah ajar kelas OBS dan pandai buat green screen, maka ini hasil video mereka temu bual lah. Mak dengan anak dia guna maknya kalau kecil macam ni maknya dia guna handphone lah. Okey. Dan dia juga menghantar teks soalan dia untuk disemak. So dia hantar video, dia hantar soalan. Ini soalan dia. Ini belum semak lagi, belum dapat grade. Dan saya juga dah beri TP siap-siap. Dalam ada rubrik kita buat TP siap-siap. Okey. So siapa yang nak tahu mungkin boleh komen kat dalam video ni bagaimana nak buat TP. Saya mungkin boleh ajar lah sekejap. Kan? Tak susah pun nak buat TP. Ini contoh lagi. Contoh murid yang dah buat rakaman video temu ramah. Temu bual dengan ibu bapa mereka. Okey, saya nak buka suara lah. So tengok temu ramah. So pakai temu ramah dengan ibu bapa pun ikut SOP. Mak walaupun akan buka sendiri, mak pakai tutup muka, anak pakai pelitup muka, baguslah kan. Ini contoh soalan. Ya, tengok contoh soalan dia. Yes. Seperti yang kita tahu, ada murid yang tak mampu, ada komputer, ada alatan, boleh saja guna tulisan, boleh saja guna buku, tulis tangan, janji snap dan hantar. Tak ada masalah. Kan? Itu pun saya rasa anda dah buat. Cuma tadi saya nak share apa elemen yang saya gunakan, iaitu pertama, kita guna link dalam Google Classroom, kita tak wawarkan dalam kelas sebab tak bertukar-tukar. Kita guna Padlet untuk budak bersoal jawab, kita tak galakkan dia bising dalam kelas sebab itu pun bukan aktiviti lisan. Kalau lisan mungkin kita boleh buat. Dan juga kita buat aktiviti seni. Dalam BM, unsur seni kita masukkan. Okey, buat mikrofon dan juga lakon main peranan, iaitu budak temu bual dengan ibu bapa sendiri. Dan ibu bapa sporting lah. Takat ni ibu bapa sporting macam ini contoh mikrofon yang dia buat. Dia snap gambar mikrofon dia. Tengok gambar mikrofon dia tadi. Ini mikrofon dia buat. TV 6, TV 9 gambar dia. Okey. Ini ada contoh macam-macam gaya lah ibu bapa yang apa? Yang ditemu ramah oleh anak-anaknya kan, tak kisah. Dan dia ada ibu bapa yang sporting dan kreatif, dia buat seolah-olah macam nak keluar dari kereta, macam temu ramah dari luar lah. Okay, macam ni lah. Wartawan berlari jumpa mak bapak kat kereta. So mak yang saya rasa yang ambil gambar ni mesti mak dia lah, yang bapaknya berlakon jadi orang itu membuat kan. Itu antara hasil kerja murid yang kita boleh buat semasa PDPR. So jangan terlalu tumpu sangat dengan komputer sebab contact hour tu mungkin berlebih sebab ada banyak subjek. Kita sejam, subjek lain sejam, subjek lagi satu dah 3-4 jam. So kalau boleh kita berselang-selang ataupun kita kurangkan masa kita kontak dengan PC. So kita banyakkan aktiviti luar. So saya rasa itu saja setakat ni. Saya akan share lagi perkongsian-perkongsian PDPR yang saya buat. Seperti yang saya kata awal tadi, anda mungkin boleh nampak idea daripada apa yang saya share. Anda juga boleh menambah baik daripada apa yang telah saya tunjukkan. Mungkin anda dapat satu idea. Okay?
So bagi anda yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Dah subscribe, thank you. Boleh wawarkan, boleh sebarkan, boleh viralkan kepada kawan-kawan sekolah lain. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.